Assalamualaikum, selamat sejahtera. Untuk hari ini kita akan tengok unit 6 rekreasi kesenggangan. Subtopik adalah permainan frisbee. Permainan frisbee ni adalah permainan piring. Frisbee ni boleh dimainkan di dalam dewan, indoor ataupun di luar dewan, outdoor. Di luar dewan adalah di padang. Kalau di padang lagi best lah sebab kawasan dia lebih luas. Jadi lebih ramai orang boleh main. Okey, permainan frisbee ni adalah permainan non-contact sport. Apa itu non-contact sport? Non-contact sport ni adalah permainan yang tidak memerlukan sentuhan antara pemain lain. Jadi dia boleh dimainkan bersama murid lelaki dan murid perempuan. Jadi murid lelaki, murid perempuan tak ada masalah lah. Boleh main permainan ni sebab kita tak bersentuh. Tak ada tolak-tolak ke apa ke. Kita baling, kita tangkap. Frisbee je. Okay, ini adalah sejarah frisbee. Frisbee ni mula-mula sekali dimainkan oleh pelajar kolej di New England. Dia main pakai piring pai. Waktu tu tak ada lagi frisbee yang law ni kita duk main ni. Dia baling piring je. Okey, nama frisbee ni diambil daripada kilang roti yang membekalkan pai, iaitu The Frisbee Company, yang ditubuhkan pada tahun 1871 oleh William Russell Frisbee. Oh, lama dah ni, 1871. Pada tahun 1948, Walter Frederick Morrison dan Warren Francioni dia cipta frisbee yang kita duk main lah ni menggunakan plastik. Jadi bila kita pakai plastik tu lagi ringan, dia lagi tahan lasak dan dia lagi sharp, lagi padu bila kita balingkan lah. Okey, ini adalah Walter Frederick Morrison. Okey, pencipta cakra frisbee yang kita main sekarang. Okay, teknik melempar cakra dalam permainan frisbee ada dua teknik. Yang pertama adalah lemparan hadapan, forehand, dan lemparan kilas, backhand. Okay, lemparan hadapan. Yang lemparan hadapan ni memang selalu orang duk guna lah. Kira kita lempar je, kita baling je. Memang selalu kita akan pakai. Cara nak buat lemparan hadapan, mula-mula sekali kita kena genggam di antara ibu jari dan jari telunjuk. Macam ni. Ini gambar dia. Genggam frisbee tu, cakra tu. Ibu jari berada di bahagian luar cakra, manakala jari telunjuk dan jari tengah berada di bahagian dalam cakra. Okey, pegang macam biasa saja. Dan kita kena berdiri tegak dan kaki dibuka seluas bahu. Kenapa? Kita kena buka kaki seluas bahu sebab kita nak bagi badan kita stabil bila kita lemparkan cakra ni. Okay, cakra dipegang pada paras bahu. Okay, kita kena angkat cakra ni sikit, bagi tinggi dan kita akan lemparlah ke hadapan. Tarik tangan memegang cakra ke belakang dan kaki bertentang melangkah ke hadapan. Ikut lajak semasa melempar cakra. Ikut lajak ni macam kita baling kuat, dia akan momentum kita ke depan. Sebab tu dia kata ikut lajak. Okay, ini adalah lemparan kilas ataupun backhand. Okay, genggam cakra dengan jari telunjuk berada di sisi dalam dan ibu jari berada di atas cakra. Manakala jari yang lain berada di bahagian dalam cakra. Ini adalah cara lemparan kilas backhand. Ini contoh lagi satu. Kaki pun kena buka seluas bahu nak bagi stabil. Kilas bahagian badan dengan bahu yang memegang cakra menghadap ke arah sasaran. Kemudian ayun tangan ke arah sasaran sambil kaki melangkah ke hadapan. Kaki melangkah ke hadapan ni kadang kita nak macam kita nak bagi bola tu lagi jauh lah. Okey, setiap pergelangan tangan semasa sentap tu maknanya kita macam tarik balik pergelangan tangan semasa melepaskan cakra pada sasaran untuk menghasilkan lebih banyak daya putaran. Okey, yang sentap tu macam kita buat aksi menyentap tuala. Macam kita tarik tuala, kita libas tuala. Tuala ni macam kita libas. Tu adalah lemparan kilas. Okey, ini adalah teknik menangkap cakra. Kita boleh tangkap cakra dengan menggunakan sebelah tangan ni ataupun kita gunakan dua-dua belah tangan. Okey, bila kita nak guna satu tangan ataupun dua tangan, dia bergantung kepada situasi kat mana cakra tu berada. Okey, bila menangkap cakra ni, koordinasi mata dan lengan adalah penting. Ini maknanya mata ni kita akan tengok cakra
tangan tu kita kena tangkap. Sebab tu dia kata koordinasi, kena selarilah. Okey, mata perlu memandang ke arah cakra semasa menangkap. Pastikan tangan diekstensi ketika menangkap cakra. Diekstensi ni macam kita bengkokkan sikit untuk menyerap daya. Serap daya dengan lengan difleksi rapat ke dada bersama dengan cakra. Ini adalah untuk menyerap daya lah. Bila kita tangkap, kita tarik ke dada. Bila kita tarik ke dada, dia punya daya tu dia berkurang. Okey, ada teknik menangkap cakra juga. Ada dua kat sini. Tadi cara kita tangkap. Cara kita tangkap guna dua belah tangan ataupun sebelah tangan. Yang ni teknik dia pula menangkap cakra pada paras pinggang. Dan yang di satu menangkap cakra pada paras atas kepala. Menangkap cakra pada paras pinggang, tangan ditangkap dari arah hadapan atau sisi. Okey, dengan menggunakan kedua-dua belah tangan atau sebelah tangan ketika cakra berada di paras pinggang. Jadi kita boleh tangkap guna sebelah tangan ataupun dua-dua belah tangan. Tak ada masalah. Ni waktu paras pinggang ni macam kat sini kan pinggang kan atau atas sikit ke, kita boleh tangkap guna dua-dua belah tangan ataupun sebelah tangan. Menangkap cakra pada paras atas kepala. Okey, yang atas kepala ni selalunya kita akan menggunakan sebelah tangan sahaja. Sebab apa? Sebab kita kena lompat. Bila cakra tu tinggi dekat atas kepala kita, kita kena lompat. Bila kena lompat, kita pakai sebelah tangan je lah. Okey, ini ada beberapa tips keselamatan semasa bermain frisbee. Okey, yang pertama, berhati-hati ketika melempar cakra pada rakan. Berhati-hati maknanya bila kita baling tu, kita kena panggil kawan kita. Kalau kita tak panggil dia, mungkin kita ralik ke. Walaupun frisbee ni, walaupun cakra ni adalah plastik, tapi bila kena dekat muka ataupun dekat bahagian-bahagian yang kulit yang nipis, boleh mengakibatkan luka. Semasa menangkap cakra, mata hendaklah memandang tepat ke arah cakra. Okey, yang ini kalau macam kita nak tangkap frisbee ni, cakra ni, mata kena tengok benda Allah ni. Kalau kita tak tengok benda ni, kita tengok ke benda lain, sekali kita tangkap angin je. Serap daya semasa menangkap cakra tersebut. Okey, serap daya ni macam kita tangkap dan kita tarik ke bawah. Itu kita akan serap daya untuk mengelakkan kecederaan di bahagian tangan dan jari. Okey, itu sahaja untuk hari ini untuk permainan frisbee. Sekian, terima kasih.